الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجوب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya, alhamdulillah, kita dipilih lagi oleh Allah, dipertemukan kita di dalam taman syurga majlis ilmu. Mudah-mudahan antum semua para muhibbin sekalian di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua sihat walafiat zahir dan batin, rohani dan jasmani, insya-Allah. Sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita dan menjaga adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Minhajul Abidin muka surat berapa bang? Minggu lepas Abang datang? Waduh, tak maaf Abang, saya tak perasan. 28 mana? Kitab baru 36. Tak lama 28. Perencanaan berapa Abang? Betul. Dan ada pun had. Betul. 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 Maknanya betul apa mana datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Minhajul Abidin, kitab lama 28, kitab baru 36 baru. Kitab baru 36, kitab lama sikit 28. Dan ada pun qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Dan ada pun had yang tertentu fardu daripada ilmu sir itu mengenal bagi yang mewajibkan dia dan yang menegahkan dia, hingga hasillah bagimu membesarkan Allah Ta'ala, dan niat yang ikhlas baginya Allah, dan sejahtera yakni selamat amal. Dan kebanyakannya yang demikian itu tersebut di dalam kitab ini, insya-Allah. Jadi asalnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita semua ni sebagai laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beragama Islam, tidak kira siapa pun kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Iaitu yang pertamanya ilmu tauhid. Wajib semua belajar. Yang belum belajar wajib belajar ilmu tauhid. Yang dah belajar alhamdulillah, moga diberi manfaat. Yang belum belajar kena mengajilah. Sebab belajar ilmu tauhid ni hukumnya fardu, mesti. Lebih-lebih lagi kita yang dah mukallaf ni, yang dah diberatkan hukum Allah, yang dah dipikulkan dosa dan pahala atas diri kita sendiri, bukan mak bapak dah. Jadi kita ni wajib belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang nak membawa kefahaman kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh meletakkan i'tiqad, pegangan yang sepatutnya, yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala,
dan menjaga akidah kita daripada meletakkan sifat-sifat yang tidak selayaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita wajib belajar ilmu akidah, ilmu tauhid itu supaya dapat kita memastikan sama ada akidah dan pegangan di dalam hati kita itu bertepatan seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun terdapat di dalam hati kita akidah-akidah, kefahaman-kefahaman yang menyebabkan kita jadi syirik dengan Allah Taala. Dulu itu fardu ain. Jadi dalam kitab tauhid yang kita baca itu Misbahul Munir, Faridatul Faraid, Risalah Tauhid, semua ada benda tu. Semua ada. Waktu kita ajak ngaji kitab tu. Siapa yang ngaji kitab tu? Faridatul Faraid, Misbahul Munir, Aqidatul Najib, Risalah Tauhid. Ini kitab-kitab yang nak melepaskan tuntutan fardu ain ke atas kita mempelajari ilmu usuluddin. Jadi pada saya cukup dengan satu kitab. Contohnya Misbahul Munir, kita ngaji betul-betul, fahamkan betul-betul, lepas fardu ain kita dari sudut ilmu akidah, lepas dah. Sebab tu tumpukan dulu satu kitab. Bukan kata tak boleh banyak kitab, tumpukan dalam satu kitab tu, fahamkan baik-baik. Kerana bila faham satu kitab tauhid itu, insya-Allah yang lain jadi mudah. Sebab benda sama nak. Benda yang nak disampaikan tu sama, maksudnya sama, cuma gaya bahasa, contoh berbeza. Jadi ngaji ilmu tauhid. Jadi kita ajak dah kawan-kawan kita duk join group, join kelas tu. Kerana dalam kelas kita, dalam grup kita tu ada disiapkan kelas pengajian ilmu usuluddin, ilmu tauhid secara percuma sahaja, tak ada bayaran apa pun. Ni dalam sebulan lebih kurang 60 kali, 70 kali ada kelas online tu. Jadi kawan-kawan yang duduk jauh boleh belajar, boleh mengaji juga. Di rumah pun boleh belajar, di pejabat pun boleh belajar. Kalau kita tak berpeluang nak pergi masjid suruh belajar, secara online pun sah ilmunya kalau betul niat dan cara belajar. Jadi rebut peluang ngaji online. Yang para suami boleh suruh isteri kita, awak ikut kelas tu. Awak tak sempat nak ke masjid surau pergi belajar, awak wajib ikut kelas fardu ain tu, online tu. Maka wajib isteri taat. Jangan kita tak suruh pula. Dah lah kita tak ajar dia. Dah lah kita tak ajar dia, dia pula tak pergi belajar kat luar. Kena guna cara lain. Mau tak mau kena mengaji. Sebab ilmu ni wajib. Isteri kita pun mesti kena ada akidah betul. Kalau dia tak belajar, macam mana dia nak tahu akidah yang betul dan akidah yang salah? Jadi wajib kita suruh. Awak kena ikut tu kelas fardu ain. Tak kisahlah ustaz mana, bukan kita. Ikut mana-mana kelas, asalkan betul ilmu ni. Ngaji. Wajib isteri taat. Bila suami suruh macam tu, wajib isteri taat. Kalau dia tak nak ikut, mana dia derhaka pada suami. Derhaka pada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu ilmu tauhid. Supaya kita tahu siapa Tuhan kita, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman. Itu peranan mengaji ilmu tauhid. Sebab tu ilmu tauhid tu wajib belajar. Kerana dalam ilmu tauhid ni dia akan menerangkan, menguraikan perkara yang termasuk di dalam rukun-rukun iman. Apa maksud saya pada Allah? Saya yang bagaimana? Saya pada Rasul, saya macam mana? Saya pada malaikat, kitab-kitab macam mana? Hari kiamat macam mana? Qada qadar macam mana? Diuraikan dalam ilmu tauhid. Kemudian yang ni pula timbul soalan, ilmu yang kedua pula, ilmu sir. Ilmu sir. Apa ilmu sir? Ilmu yang nak menceritakan tentang kelakuan hati. Sir tu mana? Rahsia. Benda yang tak boleh tengok dengan mata kepala. Sir, rahsia. Masuk rahsia sini hati. Tuan-tuan, babang ni tak nampak kelakuan hati saya sekarang macam mana? Kan? Dan saya pun tak nampak kelakuan hati abang-abang semua macam mana. Seronok ke, benci ke, suka ke, ikhlas ke, tidak ke. Itu kelakuan hati. Jadi ilmu tasawuf ni, ilmu sir ni nak menceritakan tentang kelakuan hati. Kelakuan hati yang bagaimana yang mesti ada dalam diri kita, dan kelakuan hati yang bagaimana yang diharamkan oleh Allah ada dalam hati. Jadi kita kena tahu apakah kelakuan hati yang wajib ada, apakah kelakuan hati yang haram ada dalam hati. Yang wajib kita kena buang.
Kalau simpan benda ni, kita dibenci oleh Allah. Dan dalam ilmu sir ni nanti, ilmu tauhid ni, ilmu tasawuf ni, ilmu sir ataupun ilmu tasawuf, dia akan memperkenalkan kita kepada benda-benda tu. Jadi katakan sifat yang wajib apa? Apa contoh? Yang dikatakan sifat yang haram dalam hati yang merosakkan amal apa dia? Apa tanda-tanda dia? Apa alamat dia? Dan apa penyebabnya? Apa penyebab boleh ada penyakit tu dalam diri kita? Contohnya apa penyebabnya? Ada penyakit ujub dalam diri kita. Ujub ni penyakit yang haram, sifat haram, kelakuan hati yang haram, ujub. Apa punca ni? Mesti ada punca. Kalau kencing manis, gula. Kalau tinggi, garam. Mesti ada penyebab dia. Jadi apa punca dalam diri kita? Ada ujub. Mesti ada punca. Jadi dalam ilmu sir nanti akan ceritakan. Ni punca dia. Macam mana cara nak mengubati. Tu yang kita nak tu. Penyakit kita ni semua ada penyakit ni. Penawar tu yang tak ada. Kalau kata penyakit hati, semua kita ada penyakit hati. Penawar tu yang kita nak kena cari. Maka penawar bagi penyakit hati. Jadi ada dalam kitab-kitab tasawuf. Macam mana kita nak ubatkan hati kita yang cintakan dunia? Cintakan dunia itu sifat madhmumah, kelakuan hati yang haram, yang dibenci oleh Allah. Jadi macam mana kita nak ubatkan diri kita yang cinta dunia ni? Ada ubatnya, ada penawar, ada rempah ratus. Al-amal, contohnya rasa lambat mati, berasa panjang umur, berasa banyak di kesempatan. Itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Jadi apa ubat dia? Macam mana cara dia nak menyembuhkan penyakit rasa lambat mati tadi? Ulama bagilah gini. Perasan hebat dalam ibadah, perasan mulia, perasan suci, kasihkan pujian, takutkan celaan. Itu semua jenis penyakit hati. Wajib kita ubatkan hati kita. Jangan biarkan hati kita dengan penyakit yang macam tu. Jangan bawa penyakit-penyakit yang macam tu kembali kepada Allah. Sebab kita nak mati ni, yang kita nak balik kepada Allah tu roh kita besok, hati kita tu, kalbu kita. Jasad ni tinggal, jasad ni hancur, betul tak? Secantik apa pun, sewangi apa pun, selawa apa pun, sekacak apa pun, jadi bangkai, betul tak? Jadi yang nak bawa balik roh tu. Roh yang baik, roh yang bersih. Tu. Ada ulama kata roh, ada ulama kata kalbu, ada ulama kata nafsu. Begitu. Dan ada pun ilmu tasawuf. Kalau kita tanya, timbul soalan, ilmu tasawuf tu, ilmu sir tu nak belajar setakat mana? Luas. Ada yang dalam-dalam, ada yang seni-seni. Jadi kita peringkat awam ni, orang awam ni nak belajar sekadar mana ilmu sir ni? Yang wajibnya, bukan yang pelik-pelik. Jangan yang ngaji yang pelik-pelik. Yang fardu ain, ini yang wajib. Ini yang akan ditanya kalau kita tak belajar. Bukan yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik itu tak wajib kita belajar. Ni yang wajib. Ini yang kena dulu kan. Jangan gopoh. Antara tipu daya dalam ibadat, gopoh. Tak sabar-sabar nak jadi orang soleh. Tak sabar-sabar nak jadi orang solehah. Tak sabar-sabar nak jadi kekasih Allah. Tak sabar nak jadi kekasih Tuhan. Ini bahaya. Ini kalau tak boleh kawal, nanti dia lompat kelas. Kalau tak terkawal, nanti lompat kelas. Yang fardu ain tak nak belajar dah. Nak belajar yang pelik-pelik. Akhirnya cakap seorang-seorang. Cakap seorang-seorang. Cakap dengan pokok pisang, cakap dengan dinding, sewil. Jadi sewil. Hati-hati belajar ni. Salah cara mudarat. Ilmu salah cara belajar, mudarat diri, bukan jadi manfaat diri. Kita ni nak belajar dulu dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dia kata carilah ilmu yang tidak memberi mudarat. Belajarlah ilmu yang tidak memberi mudarat pada diri kamu. Jangan kamu belajar dengan cara yang memberi mudarat pada diri kamu. Contohnya belajar yang memberi mudarat mana? Lompat kelas lah. Fardu ain tak nak belajar. Nak belajar yang tinggi-tinggi, yang melayang-layang tu. Nak ambil tahu benda pelik-pelik macam tu, yang sedangkan fardu ain tak lepas lagi. Air pun tak kenal. Air mutlak, air musyammas, air mutanajis, air mutaghayyirah. Tak tahu nak beza lagi.
Mandi wajib pun salah lagi. Rukun qauli pun salah lagi. Fatihah pun tak betul baca lagi. Sifat mazmumah mahmudah pun tak kenal lagi. Nak belajar yang pelik. Jangan. Haram hukum. Haram belajar ilmu yang memberi mudarat pada diri. Jangan sebarang. Sebab tu kena dengar nasihat guru. Guru saya ni boleh tak nak belajar ilmu macam ni? Sesuai dah? Tanya. Dah tu amalan pula. Dah belajar nak kena beramal. Bukan kita niat belajar ni supaya banyak tahu. Dah niat kita belajar pun nak beramal. Yang fardu ain ni pun kita tak teramalkan. Kenapa nak kalut cari yang lain-lain? Yang 5 benda ni contoh, 5 benda kita tahu, tak boleh buat lagi 5 benda. Kenapa kalut-kalut nak cari yang pelik-pelik tu? Betul tak? Dan ada pun had yang tertentu fardu. Jaga tu fardu. Daripada ilmu sir, ilmu tasawuf itu ataupun ilmu kelakuan hati itu, mengenal bagi yang mewajibkan dia. Kena kenal apakah kelakuan hati yang wajib. Maknanya bila sebut kelakuan hati yang wajib, kita kena usahakan dapatkan sifat tu. Dapatkan sifat tu dalam hati kita. Mesti kena ada sifat tu dalam hati kita. Sebab wajib. Wajib ni kalau kita tak buat berdosa. Kita tak boleh tinggalkan. Contoh je ikhlas. Ikhlas wajib. Ikhlas wajib. Bagaimana nak menghadirkan ikhlas? Macam mana nak dapatkan ikhlas? Adakah ikhlas ni akan datang kepada kita, ataupun kita yang nak kena usahakan cari bagaimana untuk menghasilkan keikhlasan dalam ibadah? Ada antara kita yang duduk di rumah tunggu ikhlas. Ada antara kita yang duduk di rumah tunggu ikhlas. Tunggu ikhlas datang 80 tahun ikhlas tak datang. Akhirnya malaikat maut yang datang dulu. Saya bukan tak nak pergi surau, ustaz. Apa faedahnya kalau saya pergi mengaji hati saya tak ikhlas? Sekali macam betul tu. Sekali macam betul. Buat apa saya nak pergi mengaji kalau hati saya tak ikhlas mengaji? Sekali macam betul. Cuba halusi. Kalau halusi salah. Sebab ikhlas ni dia bukan datang, kena cari. Ikhlas ni amal kan? Ikhlas amal. Bila kata amal, Nabi kata kena ada maknanya nak mendapatkan ikhlas ni kena mengaji. Faham? Orang yang ikhlas asal daripada tak ikhlas dulu. Dia akan jumpa tak ikhlas dulu. Kita ni akan jumpa amal tak ikhlas dulu. Kita akan jumpa amalan yang ujub, yang riak, yang takabur dan macam-macam. Tapi di samping kita belajar, nanti lama kelamaan akan bertambah kefahaman. Akan nampak kesilapan, akan nampak kelemahan. Daripada situlah nanti daripada yang tidak ikhlas jadi ikhlas daripada ilmu. Ini kita tak nak belajar. Macam mana nak hasil ikhlas? Sampai bila nak hasil ikhlas? Kerana ikhlas tu datang asbab adatnya dengan belajar ni, ilmu tasawuf ni, ilmu yang nak membawa kita kepada ikhlas. Kita tak nak belajar. Mustahil ada ikhlas dalam hati kita tanpa kita mengetahui, tanpa kita mempelajari. Jadi jangan kita main agak-agak begitu. Ikhlas wajib, semayang wajib ikhlas. Dah tu ikhlas tu mana nak dapat? Dengan ilmu. Kita tak nak belajar, takkan ada dah ikhlas sampai bila-bila. Bila dah tak ada ikhlas sampai bila-bila, sampai bila-bila lah amalan kita tidak berhak diberi pahala oleh Allah. Orang yang amalan tidak ikhlas tidak berhak menerima ganjaran pahala. Dia sekadar sah je buat. Malam ni kita mengaji. Hati kita tak ikhlas, tak layak dapat pahala, tak ada hak dapat pahala dengan ibadat yang kita buat. Mengaji, mengajar, online tak peduli. Bila hatinya tak ikhlas, tak dapat kebajikan, dapat penat, dapat letih. Sebab tu wajib tu ikhlas tu. Macam mana nak hasilkan ikhlas? Macam mana nak hasilkan ikhlas? Semua ada dalam kitab ni. Semua ada. Sabar belajarnya. Gali perlahan. Gali perlahan. Gali perlahan. Allah tahu kita sedang berusaha. Mudah-mudahan dalam usaha kita ni kita sentiasa mendapat keampunan daripada Allah. Ya Allah, aku tak boleh tahu semua benda dalam sekelip mata. Ya Allah,
Jadi kita kena kenal. Okey, contohnya apa? Takabur. Apa ni takabur ni? Apa alamat dia? Yang dikatakan penyakit takabur, kata Melayu kata sombong ni sifat yang bagaimana? Apa tanda-tanda takabur? Simptom dia bagaimana kalau kena penyakit takabur ni? Nampak tak? Takabur ni datangnya daripada hati asalnya. Penyakit takabur dia bukan daripada zahir. Jadi kita tak boleh semata-mata tengok orang tu jalan mendada kita kata dia takabur. Kita tak boleh tengok orang tu jalannya begitu kita kata ui sombongnya. Sombong ni hati. Jadi bila kita tak faham, maknanya nanti jadi fitnah. Orang yang tak sombong kita kata sombong. Nampak tak? Kan dah jadi fitnah, kan dah sangka jahat. Sebab tu faham betul-betul. Oh, tengok orang pegang tasbih, riaknya. Padahal riak tu tak boleh dilihat dengan mata. Macam tengok orang pergi pasar pegang tasbih, pergi beli ikan pegang tasbih. Riaknya. Riaknya. Nampak tak? Kan dah dapat dosa kering. Kan tak pasal-pasal dah fitnah orang. Nampak tak? Riak tu apa? Amalan hati, bukan anggota. Jadi banyak dosa yang kita buat tak perasan. Orang yang tidak riak kita kata riak. Nampak pegang tasbih, riaknya. Sampai pergi pasar pun pegang tasbih juga. Ngaji nanti baru faham. Baru nampak salah kita. Salah aku selama ni. Banyak dosa aku dengan orang selama ni. Orang tak riak aku kata riak, orang tak sombong aku kata sombong. Sebab kejahilan kita. Sebab kita tak nak ambil tahu. Akibatnya makan diri sendiri. Nampak? Baca Quran no saja tu, baca Quran kuat-kuat no. Lenggok sini, lenggok sana. Riak tu. Ya ke? Betul ke? Riak tu tak boleh tengok. Riak tu amalan hati. Jadi dalam ilmu nanti dia nak perkenalkan riak tu apa? Gini. Perasaan yang begini bila ada dalam hati namanya riak. Perasaan begini bila ada dalam hati namanya ujub. Perasaan dalam hati bila ada begini namanya cintakan dunia. Dia akan perkenalkan. Jadi di situ baru kita boleh cari dalam diri kita. Ada tak dalam di hati kita perasaan yang macam tu? Sebab dah belajar tadi, dah tahu dah. Dah dibagi tahu dah. Simptom riak gini. Perasaan begini dalam hati. Tengok hati kita. Pandang hati kita. Kesan dalam hati kita. Ada tak dalam hati aku perasaan yang macam tu? Cari ada. Maknanya dah jumpa penyakit. Okey, sekarang ni macam mana nak rawat pula? Penyakit dah jumpa, nak rawat macam mana pula? Begitu. Ni kalau cari pun tak jumpa, nak rawat macam mana? Cari pun tak jumpa, nak rawat macam mana? Kita tengok dalam hati kita, tak ada penyakit. Kita kata tak ada penyakit. Kita kata tak ada penyakit sebab tak nampak. Bukan benda tak ada, sebab buta. Kita tak jumpa bukan sebab tak ada, buta. Sebab apa kita buta, cari mana nak jumpa. Benda depan mata, buta. Kita kata mana ada gunung. Mana ada gunung? Tak ada gunung, padahal depan muka gunung. Itu ibarat kalau hati kita buta. Mata hati kita buta, dah ditutup oleh dosa-dosa macam tu. Bila hati kita dah ditutup dengan dosa, kita tak nampak dah. Tu yang orang kata salah, kita kata betul. Orang kata betul, kita kata salah. Sebab mata hati dah buta. Orang kata kita ada penyakit, kita kata kita tak ada penyakit. Jadi ada benda-benda yang nak kena buat untuk nak bersihkan hati supaya mata yang buta tadi, mata hati yang buta tadi jadi celik, jadi nampak balik. Yang dah nampak jadi tajam penglihatannya. Penglihatan kita ni, mata ni kan ada beza juga. Ada orang yang matanya tajam, ada orang mata gabun, ada gabun jauh, ada gabun malam, gabun warna, gabun ayam. Macam-macam jenis. Jadi hati kita pun macam tu. Hati kita ni ada yang buta, ada yang gabun. Ada gabun jauh, gabun dekat. Dosa orang nampak, dosa sendiri tak nampak. Maknanya gabun dekat.
Dosa orang nak, dosa sendiri tak nak. Mana gabun dekat? Iya, betul tak? Ke salah? Tak tahulah kalau salah. Sono jahat, sono maksiat. Kita tak ada apa, okey. Gabun dekat. Gabun dekat. Allah, ni yang kita nak kena ubat cepat-cepat sebelum mati. Sebab nilai manusia di sisi Allah terletak pada hati. Zahirnya cantik, orang kata macam malaikat, dah gitu. Pakaian subhanallah. Hati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakaian orang kata, wish, subhanallah. Pakaiannya sufi. Pakaiannya pakaian ahli sufi. Pakaiannya ahli tasawuf. Pakaiannya melambangkan dia orang agama. Tapi hatinya berpakaian dengan takabur. Imam Ghazali kata, pakaiannya sufi. Baju koyak gabak, baju jahit-jahit, baju tampal-tampal, pakai compang-camping, hidup nampak sederhana, tapi hatinya berpakaian dengan takabur, kata Imam Ghazali. Sebab itulah yang kata zuhud, yang kata tawaduk bukan duduk pada luaran, hati. Orang tu pakainya segak, pakaiannya mahal, tapi hatinya tawaduk, tak ada sombong dalam hati dia. Kita pakai compang-camping, koyak gabak, tapi sombong. Inilah sebabnya kenapa kita kena belajar. Ada orang menyangka zuhud tu dengan makna kena pakai compang-camping. Jangan pakai pakaian jenis macam ni, kilat-kilat ni jangan. Kena pakai baju yang kain kasar, macam kain karung bawang tu, bunyi bawang tu, tu jahit buat baju. Itu baru zuhud dengan dunia. Itu jahil, jahil. Penting kita kena tahu, tak nanti jadi dosa kita. Ni ilmu nak cerita kelakuan hati, bukan kelakuan zahir. Kita kena kenal. Bila kenal baru boleh cari. Baru bila kita dah kenal, takabur sifat dia begini, ujub sifatnya begini, cintakan dunia sifatnya begini, kasihkan pujian sifatnya begini, takutkan celaan sifatnya begini. Bila dah tahu dia punya petanda-petanda sifat, baru boleh cari. Macam orang lah, orang, kita nak cari orang, kita dah tahu dah namanya si Bolan, orangnya tinggi, warna kulitnya begian, ayahnya namanya sekian, cara jalannya begini begitu, baru mudah nak cari. Betul Cik? Betul Cik? Cik tenung saya risau kat tu, nampak tanduk tu risau ke Cik? Jadi bila kenal tuan dan sifat baru senang cari. Ini kita dengar nama je, si Polan. Sifat kita tak tahu, carilah, memang takkan jumpa. Kita pernah dengar takabur saja, sifat dia kita tak tahu. Sebab tu bila kita tilik dalam hati kita kata aku tak ada takabur, sebab kita hanya tahu nama. Sifat takabur tu kita tak tahu bagaimana keadaan dan kelakuan dia. Kita kata kita cintakan cinta dunia. Kita tak tahu bagaimana sifat yang dikatakan cinta dunia tu bagaimana. Lalu kita tengok dalam diri kita, aku bukan orang yang cinta dunia. Sebab kita tak tahu sifat dia bagaimana. Kita hanya dengar nama saja. Cinta dunia, dengar nama, sifat dia tak. Itu yang menjadikan kita, bila kita perhati dengan kejahilan kita kata kita tak ada maksiat hati. Bila kita kata tak ada maksiat hati, kita pun relax, tak payah belajar, tak nak belajar, tak nak mengaji. Sebab tak ada salah apa aku bukan ada apa masalah, hati aku baik. Jadi saya akan duduk begitu sampai mati, padahal saya bawa segala jenis dosa dalam hati saya. Na'udzubillah. Tu kita kena takut tu. Takut ada penyakit-penyakit hati yang kita tak jumpa cari.
Sebab penyakit hati ni kalau balik bawa, dibenci oleh Allah. Walaupun kita banyak ilmu, banyak amal, tapi ada penyakit hati yang kita bawa, Allah benci, Allah tak redha kita. Sebab tu nama sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Bila mana orang tu ada sifat tu, dia dibenci oleh Allah. Sealim apa pun dia. Sealim apa pun dia. Sehafal apa pun dia Quran. Sehafal apa pun dia hadir. 1000 hadis dia hafal. Tapi dalam hatinya ada takabur. Allah benci dia. Tengok iblis. Alim, betul? Dah lah umurnya beribu tahun. Alim, banyak ibadah. Tapi kenapa Allah laknat dia? Sebab dalam hatinya ada takabur. Nampak tak? Itu iblis umurnya beribu tahun, melakukan taat beribu tahun. Kita umur baru berapa? Umur kita baru berapa hari. Dah lah tak alim, dah lah tak beramal, maksiat tak tinggal, takabur pula. Oi, jahanam. Tolong ke hauk kita. Iya. Ilmu tak ada, amal dah tentu tak ada lah. Bila dah ilmu tak ada, automatik amal tak ada lah. Yang buat tu tak kira. Sebab orang yang beramal tanpa ilmu tak kira amalan dia. Nampak tak? Ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, amal garanti tak ada dah. Bila amal tak ada dah, katalah kalau ada amal pun tak ikhlas pula. Kalau ikhlas pula, langgar pantang pula. Dah macam mana? Macam mana yang kita rasa okey dah ni? Kalau mati pun tak apalah. Kalau Allah ambil nyawa sehari dua ni tak apalah. Kenapa tu? Sebab kita berasa kita dah selamat. Kita rasa amal kita dah sejahtera. Kita rasa amalan kita dah sejahtera. Sebab tu kita tak risau kalau Allah nak ambil pun tak apalah. Kononnya. Padahal kita duduk zon bahaya. Bukan sejahtera, duduk zon bahaya. Dan yang menegahkan dia hingga hasillah bagimu membesarkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar sebagai tanda membesarkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah. Contohnya antum semua ni sekarang ni belajar ni ibadah ni. Belajar ni, mengaji ni, online tak online, talaki tak talaki ni, Allah panggil ibadah. Bila kalian buat zahir ni, syariat ni, Allah suruh belajar, kalian datang belajar. Kemudian kalian kawal hati kalian daripada penyakit tadi tu. Contohnya kalian dah faham, kita dah faham apa ujub, apa riak, apa takabur dan macam-macam lagi, sehingga hasil di dalam hati kalian keikhlasan yang sebenar-benar. Itulah tahapnya, itulah kedudukannya. Kalian sedang membesarkan Allah. Kalau kita beribadat dalam keadaan hati kita ada ujub, riak, maknanya kita tidak membesarkan Allah. Walaupun nampak kita sujud, walaupun sujud kita lama. Bang, masih bang nasi lemak sate. Masya-Allah, tabarakallah. Berapa minit lagi? InsyaAllah. Bang, besok hantar dia. Minggu depan bang. Minggu depan bawa lagi. Contohnya kita semayang malam, bertahajud, lama sujud kita. Orang nampak kita, subhanallah, lamanya lah sujud, lamanya lah berdiri. Tapi dalam hati kita ada ujub, contohnya. Dalam hati kita ada riak. Kita bukan membesarkan Allah. Kita tidak membesarkan Allah. Sebab tu perlu ikhlas. Orang yang ikhlas ni, itulah tanda dia membesarkan Allah dengan ibadah dia. Tanda dia mentauhidkan Allah. Tanda kecintaan dia pada Allah. Jadi kalau setakat kita buat baik sana sini, tapi hati kita tak ada keikhlasan, mana kita belum lagi membesarkan Allah. Belum masuk lagi dalam kata orang yang memuliakan Allah. Sebab kita mempersembahkan amalan kita untuk selain Allah. Mana selain Allah? Diri kita. Selain Allah, bukankah diri kita? Supaya kita dipuji. Nampak tak? Jadi kita mempersembahkan amalan kita supaya kita mendapat faedahnya. Pujian orang, penghormatan orang, supaya orang kagum dengan kita. Maknanya kita mempersembahkan ibadat bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu bukan membesarkan Allah kalau begitu.
dan niat. Makna ilmu tasawuf ni nak mendidik kita, nak mengajar kita sampai kita menjadi hamba yang sebenar-benar membesarkan Allah. Ni ilmu tasawuf ni, peranan dia. Nak mengajak kita, nak membawa kita jadi hamba yang sebenar-benar membesarkan Allah. Sampai satu peringkat ada hamba yang membesarkan Allah sampai dia tidak mementingkan lagi diri dia sendiri. Dia akan mendulukan Allah, sentiasa mendulukan hak Allah dan membelakangkan diri dia. Sampai macam tu. Dia akan mendulukan hak Allah dulu. Dia akan mengutamakan apa yang Allah nak dulu dan membelakangkan keinginan nafsu dia. Kita nak dulukan nafsu dulu, baru kita nak membuat apa yang Allah suruh. Maknanya kita lebih membesarkan diri kita. Maknanya kita lebih mengutamakan diri kita dulu. Orang-orang yang dah sampai martabat arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah sungguh-sungguh, dia akan mendahulukan Allah dalam segala hal, dan dia akan membelakangkan diri dia. Dan dia beribadat tidak ada kepentingan diri di dalam ibadah. Dia tak ada kepentingan diri dalam ibadah. Apa yang Allah redha dia buat, apa yang Allah benci ditinggalkan. Dia tak peduli manusia kata apa atas diri dia. Nampak tak? Orang pakat cela dia, pakat rendahkan dia, pakat kutuk dia, pakat ini, dia tak ada masalah. Sebab dibuat itu semuanya kerana Allah, untuk Allah, bukan untuk diri dia. Sampai macam tu sekali peringkat dia membesarkan diri, membesarkan Allah. Dan niat dan ikhlas baginya Allah, dan sejahtera amal. Makna kita kena belajar ilmu tasawuf ni sampai amalan kita tu sejahtera. Apa maksud amalan kita sejahtera? Amalan yang kita buat selamat daripada perkara yang membinasakan. Amalan ni yang kita buat malam ni, belum tentu sejahtera lagi. Esok lusa kita mengumpat. Ya sekarang lillahi ta'ala, ya sekarang nak cari redha, ya sekarang nak cari pahala. Tapi contohnya esok lusa kita mengumpat contohnya. Maknanya amalan yang kita dah buat, yang dah hasil malam ni tidak sejahtera. Bukankah? Sebab Nabi dah kata apa? Dengan mengumpat tu membinasakan amal. Betul tak? Jadi sejahtera tak amalan kita? Tak ada. Buat habis sampai mati. Itulah kelakuan kita beribadah. Buat habis. Ini okey sikit. Ada yang tak sempat berhasil. Ada yang tak sempat hasil, tak ada hasil langsung. Awal lagi tidak sah dah. Contoh sekarang ni saya ada ilmu tentang solat. Saya tahu syarat, saya tahu rukun, saya tahu keikhlasan tu apa. Akidah saya betul, saya pun solat. Bila saya solat dengan keadaan melengkapi syarat dan rukun zahir dan batin tadi, maka saya layak mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Itu yang Allah janji. Buat amal betul, Allah akan bagi pahala kebajikan. Baik. Okey, sekarang ni saya ada pahala kebajikan solat. Esok lusa saya berdengki contoh. Dengan berdengki itu akan menghapuskan pahala solat saya, pahala amal saya. Nabi dah bagi tahu, orang yang berdengki, sifat dengki, penyakit dengki itu membinasakan amal, seperti api memakan kayu kering. Dengan makna tak tinggal apa pun. Apa amalan yang kita dah buat selama ni? Habis. Bersih. Bukan bersih maknanya baik tak, bersih habis licin. Cuba kita bayangkan kalau keadaan kita mati dalam keadaan begitu. Cuba kita renung-renungkan kalau kita mati dalam keadaan begitu. Dalam keadaan amalan kita dah dihapuskan oleh Allah. Cuba kita bayangkan. Tak ada bekal. Nabi bukan cakap main-main. Nabi bukan cakap benda khayal, benda tak berlaku dah. Nabi sadiqul masduq. Dia benar, dia tidak dusta. Nabi kalau kata hapus pahala. Wah, bukan Nabi cakap lawak-lawak dah.
Maknanya andai katalah buku amalan kita ni kita boleh tengok, buka app dia dekat handphone ni, nak tengok amalan hari ni banyak mana. Macam kita nak tengok komisen affiliate lah. Kejap tekan berapa ringgit masuk kan. Kejap tengok sampai dah semayang pun teringat. Kotornya hati kita Contohnya lepas daripada kita berdengki, mengumpat berdengki, kita cek kosong tinggal. Bukan benda main-main. Sebab tu orang yang betul dia takut amalannya, takut dia fikir kalau aku mati dalam keadaan begini, Allah tak ada bekal, aku habislah, aku nanyalah, aku azablah, aku susahlah aku. Sebab tu dia akan jaga diri dia daripada benda-benda tadi. Dia akan pastikan amalan yang dibuat tu sejahtera sampai bawa mati. Dia akan usaha pastikan aku nak amalan aku ni sejahtera, makna selamat daripada binasa sampai mati. Mudah-mudahan amalan dia selamat bawa balik akhirat besok. Bukan hari ni buat, hari ni habis, hari ni buat, hari ni habis. Kita tak sayang. Kita tak sayang amal. Sebab tu kita tak peduli. Sebab tu kita tak peduli, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa bersalah nak mengumpat orang, nak berdengki. Sebab kita tak sayang pahala amal. Kita tak sayang pahala amalan itu. Kita ingat amalan ni mudah. Kata Imam Ghazali, ini hikmah Allah jadikan pelbagai halangan dan cabaran dan dugaan dan godaan di dalam melakukan kebaikan. Ini hikmah ni, supaya kita tahu betapa besarnya nilai pahala. Bukan senang nak hasilkan satu pahala, bukan senang. Sebab tu Allah jadikan halangan dunianya, syaitannya, nafsunya, makhluknya. Selagi tak boleh tinggalkan benda-benda ni, takkan hasil ibadah kita, takkan hasil pahala kita. Maknanya bagi orang yang tahu, susah nak dapat walau satu pahala. Bukan senang nak dapat satu pahala, bukan senang. Jadi bila dia tahu dan dia faham nilai satu pahala tadi tersangatlah mahal, maka dia akan sayang. Biasanya benda yang payah nak dapat, kita akan sayang, jaga. Buat payah nak dapat. Dalam Malaysia 2 biji je kereta tu, kita pakai sebiji. Malam kita selimutkan dia, kita tidur telanjang bogel. Kereta kita pakai selimut. Kita dah. Sebab sayang, benda payah dapat, kita akan jaga baik-baik. Orang nak ambil gambar, tak boleh. No. Jangan, tak boleh. Sampai macam tu sekali jaga. Sebab payah dah. Kata tak boleh, jangan ambil gambar, tak boleh. Tak boleh. Ini bukan kereta murah-murah dah. Dalam Malaysia 2 biji. Aku pakai seorang, yang orang tu pun pakai seorang pun rasa dia nak jual dah. Aku nak beli yang tu pula. Punya kayu. Jangan ambil gambar, tak boleh. Nak pegang lagi lah. Ambil gambar pun tak boleh. Sampai macam tu sekali. Contohnya, sebab kita tahu ini bukan senang nak dapat ni. Aku betul-betul lumpuh, tak tahu berapa puluh kali aku jatuh bangun nak dapatkan benda. Kau senang-senang pula nak ambil gambar contohnya. Tak boleh. Disayang. Betul tak? Si ada security jaga. 20 orang duduk depan rumah. Takut ada orang kebas. Takut keretanya tidak sejahtera. Begitulah orang yang tahu nilai pahala. Dia akan perhati setiap benda. Tak kenal ni suara tu. Mana datang? Dekat-dekat mengaji online juga. Wah, betul tamak betul pahala ni. Okay. Betul tamak pahala ni. Dia belasah, tak laki pun dia ambil online. Kalau ada 5 telefon, 5 dia on kan. Masya Allah. Allah SWT. Jadi orang yang betul kenal nilai itu, dia akan perhatikan. Dia akan perhatikan tak ada benda yang akan membinasakan pahala. Dia akan jaga benda ni. Macam orang yang jaga harta dia akan pasti. Nampak orang lain macam aja.
Asal dia pergi balik. Padahal orang tu nak pergi cari kucing dia hilang. Sampai macam tu sekali cemburunya dia. Orang yang tahu nilai pahala macam tu. Sampai macam tu sekali cemburunya, takut amalnya, pahalanya tidak sejahtera. Kita tak tahu nilai. Sebab tu kita tak peduli mengumpat, berdengki, berdendam dan sebagainya. Sebab kita tak tahu nilai. Pada kita pahala ni mudah. Itu hikmah, kata Imam Ghazali, kenapa Allah jadikan pelbagai halangan untuk menghasilkan ibadah, supaya kita tahu nilai, dan supaya kita sayang, dan supaya kita jaga baik-baik. Sebab bukan senang nak buat. Tanpa taufik daripada Allah, kita tak boleh buat walau satu ibadah. Nak dapat taufik tu bukan boleh beli. Semata-mata rahmat Allah. Allah tak bagi taufik, tak boleh kita ngaji macam ni. Besok belum tentu kita dapat lagi taufik belajar, taufik mengaji, taufik semayang, taufik tutup aurat. Belum pasti. Benda tu mungkin bagi Allah, harus bagi Allah, bukan wajib bagi Allah untuk kita dah, harus saja. Jadi untuk orang yang tahu nilai pahala, dia akan pastikan amalnya sejahtera daripada awal buat hinggalah kesudah. Kita dah awal buat pun salah dah. Cara buat pun dah salah, macam mana nak hasil pahala? Mandi wajib tak sah dah, semayang dah memang dandan tak terima dah. Situ lagi kita dah tak peduli dah. Makna betapa kita ni merendahkan ibadah. Jangan katakan nilai pahala tadi, nak buat tu pun kita remehkan dah. Alah, semayangnya asalkan buat dah lah. Jangan tak buat sudahlah. Kita akan rasa macam tu. Asalkan semayang dah lah, buat apa nak belajar. Maknanya kita merendahkan. Betul tak? Pada kita semayang ni murahan, pada kita ibadah ni murahan, buat ikut suka hati. Tanggapan kita bila buat dengan suka hati tadi, tetap dapat pahala kebajikan, dapat bawa balik akhirat juga. Sangkaan kita yang bodoh, yang jahil ni tadi. Tapi kalau dia belajar, dia akan tahu, bukan begitu. Bukan semudah itu nak bawa bekalan akhirat. Musuhnya ada. Contoh sampai sekarang, contohlah setakat ini, contohlah dengan taufik Allah, amalan kita sejahtera. Musuh-musuh syaitan nafsu sentiasa cari jalan macam mana nak membinasakan. Dia kan cerita dah, hari ni tak dapat, besok dipastikan besok pula. Macam mana nak rosakkan amal ni? Hari ni dia tak dapat, besok dia try lagi, besok dia try lagi, sampai mati, sampai nak keluar roh kita. Ini yang kita katakan senang je. Dahlah buat, Allah bagi pahala. Buat baik. Tolong orang, buat baik. Tolong orang susah pergi tolong, nanti Allah bagi kita pahala. Senang aje. Itu yang buat baik, tak payah semayang tu. Tolong orang sana sini, tak payah semayang. Banyaklah. Sebab tak faham tentang ibadah. Dia menyangkakan yang dibuat tu akan menghasilkan kebajikan bagi diri dia. Tengok bangsa Bangil, ramai berbondong-bondong pergi tolong. Bagus. Tapi adakah hasil pahala kebajikan untuk dia? Kalau cara buatnya salah, kalau tak cukup syaratnya, akidah tak tahu, sembahyangnya tidak, lepas tu ada ujub riak pula, adakah dapat? Takkan dapat. Ikut janjinya takkan dapat. Hanya dapat puji. Orang kata, bagus, tolong orang, bagus. Lepas tu termakan puji pula. Timbul ujub pula. Dahsyatnya aku. Orang lain tak sanggup nak buat benda-benda macam ni, aku seorang sanggup buat. Habis. Ingat senang kan? Tu yang orang-orang tu, dia tak banyak suka atas dunia. Orang-orang tu. Sebab tu orang-orang tu dia tak banyak suka atas dunia. Dia banyak mikir, dia takut macam mana dia nak mati besok. Kalau begini amalan kita tak nampak benda tu, sebab tu kita seronok itu. Orang-orang tu ahli ibadat, ahli akhirat tu, dia tak berapa suka dia atas dunia ni. Bukan sebab apa, sebab dia risau benda ni tadi. Risau. Macam orang-orang peksa tu, selagi tak keluar keputusan, tak seronok dia.
tak lalu makan selagi tak dapat keputusan ni. Ibaratnya begitu. Selagi dia tak dapat keputusannya daripada Allah Ta'ala sendiri, dia tak seronok atas dunia. Kita belum dapat keputusan dah macam berjaya kita punya kelakuan kita dah macam berjaya kita punya kelakuan tu. Kelakuan kita atas dunia ni macam amal kita dah confirm Allah terima cara kita tu. Tak peduli dah, tak kisah dah. Padahal tak tahu lagi keputusan. Berbanding dengan orang-orang yang tahu tentang ibadah, dia tak seronok. Kata seorang awliya, dia kata, aku tak akan ketawa selagi Allah tak tunjukkan tempat aku dalam syurga. Aku tak akan seronok selagi aku tak nampak tempat aku dalam syurga. Aku tak seronok. Kita ni tak adalah nak sampai begitu. Makna paling tidak berjaga. Paling tidak tahu dah kita ni cara buatnya betul, cara buatnya salah, aku mesti kena baiki. Paling tidak kita orang awam macam tu cukup lah. Paling tidak kita tahu cara kita buat ni salah, kita perlu betulkan dan sedang usahakan. Paling tidak gitu. Bukan suruh tiru macam yang tadi tu, tak sampai kita, payah kita. Cuma saya ingat lagi kata Tuan Guru Haji Abdullah, dia kata apa, kita belajar kitab tasawuf ni supaya kita boleh bandingkan diri kita dengan orang soleh. Supaya kita boleh bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh. Di situ nanti kita akan nampak betapa jauhnya kita. Tak ada amal lagi kita. Jadi bila kita bandingkan diri kita dengan orang yang sama waktu dengan kita, yang lebih malang kita bandingkan diri kita dengan orang yang tak beribadah. Contoh, kita bandingkan dengan orang tak semayang, bandingkan dengan orang tak mengaji, memang kita akan rasa diri kita terpaling mulia. Wali tak? Soleh dah kita ni. Iqra' 1 baru sampai huruf ba. Itu pun jalan mendada dah. Tengok orang atas bawah tak mengaji. Ni ahli neraka ni semua. Ini semua ahli maksiat, ahli neraka ni. Iqra' 1 tu pun baru sampai huruf ba. Cuba bandingkan dengan orang-orang ni tadi. Bandingkan dengan orang-orang ni tadi. Sampai dia tak seronok, tak ketawa, tak gembira, kecuali Allah tunjukkan tempat dia dalam syurga. Kita ada sampai situ. Kita ni buat dosa, sambil buat dosa kita ketawa. Punya jahatnya kita ni. Punya jahatnya kita, punya kejinya kita, punya kotornya kita, sambil buat dosa, sambil seronok. Betul tak? Betul ke tak? Hari ni kita tak solat, enjoy. Kita tak solat hari ni, enjoy kita. Pagi tadi tak sembahyang subuh, enjoy kita. Makan lalu je, makan bertambah je. Padahal kita dah tinggalkan kewajipan. Nampak tak? Jauhnya hati kita. Tak pedulinya kita dengan ibadah. Berasa tak kisah kita dengan dosa maksudnya. Bandingkan dengan orang-orang. Ada tempat agak-agak boleh berkawan. Agak-agak boleh berkawan. Tak masuk buku kita ni. Tak masuk buku. Jadi tak payah nak perasan soleh lah. Tak payah nak sengih-sengih. Setakat mengaji, setakat mengajar, setakat tak payah. Tak standing dengan orang-orang yang sebut dalam kitab-kitab tu. Bayangkan buat dosa pun kita ketawa. Yang lebih kadang-kadang kita pamerkan dosa kita. Maksiat yang kita buat tu kita pamerkan. Megah dengan dosa. Megah melanggar perintah Allah. Sampai macam tu sekali, makna tak ada rasa takut langsung kita. Ni kita cerita tentang diri kita, bukan cerita tentang diri orang dah. Sampai kita pamerkan dosa tu. Contoh macam saya dedah aurat, saya pamerkan kepada orang. Maknanya saya bangga yang saya ni sedang melanggar perintah Allah. Padahal yang saya buat tu benda yang Allah murka, tapi saya pamerkan. Bangganya saya boleh melanggar perintah Allah. Bukan rasa takut, bukan rasa malu sambil buat dosa tadi, sambil rasa berdosa dah. Tak ada. Rasa bangga lagi pula. Punya jahanamnya, punya rosaknya hati kita dah. Tak ada rasa berdosa langsung.
Jadi kita belajar ni mudah-mudahan paling tidak ada rasa berdosa tu. Kalau buat dosa, rasa berdosa. Paling tidak tahu yang kita buat ni benda yang Allah benci. Paling tidak dapat rasa macam tu, alhamdulillah dah. Satu nikmat besar dah tu. Itu pemberian Allah dah tu. Sebab benda tu tak boleh dibuat tak boleh dibuat-buat. Itu anugerah pemberian Allah. Dia buat dosa, dia berasa diri dia berdosa. Tak boleh berlakon tak boleh, tak jadi. Allah tahu kita berlakon. Renung diri kita. Ustaz, tanya kalau insya-Allah. Tanya boleh, jawapan kalau ada insya-Allah. Sifat mazmumah yang hati itu dia membatalkan semua amalan sunat dan juga amalan yang wajib yang kita lakukan. Semua amalan sunat dan wajib. Baik. Kita amalan kita diberi pahala oleh Allah apabila membuat yang Allah suruh, yang wajib. Yang wajib kita buat dapat pahala kan? Kalau caranya buatnya betul lah. Ini cara buat betul lah ni. Solat, puasa, semayang, puasa, baik. Buat yang wajib dapat pahala. Buat yang sunat ada pahala. Meninggalkan yang haram juga ada pahala. Jangan kita tak tahu. Meninggalkan benda haram diberi pahala oleh Allah. Hari ini datang hasutan dalam hati kita supaya mengumpat. Dan mengumpat itu haram. Lalu kita lawan, kita tahan, tak nak mengumpat, kita tahan lidah kita, maka terselamat kita daripada ajakan mengumpat, maka ada pahala untuk diri kita. Jangan kita ingat buat yang Allah suruh je dapat pahala. Meninggalkan yang Allah larang mendapat pahala. Dalam kitab Misbah Munir hari itu ada bagi tahu. Kan, benda haram, benda yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang membuatnya diberi dosa oleh Allah. Siapa yang meninggalkan benda haram, benda makruh juga dengan ikhlas diberi pahala oleh Allah. Jadi banyak buat yang Allah suruh mendapat pahala, tinggal yang Allah larang pun dapat pahala. Tiba-tiba kita mengumpat, tiba-tiba berdengki, semua, cuci semua, habis. Nabi kata seperti api memakan kayu kering. Nabi buat perumpamaan supaya kita mudah nak faham. Siapa sini pernah tengok kalau rumah kayu terbakar, apa yang tinggal? Debu semua. Itulah nasib amalan kita yang suka mengumpat dan tinggal habis semua, tak ada tinggal apa dah, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat. Taubat dengan taubat nasuha. Sebab dosa-dosa itu dosa besar. Mengumpat ni dosa besar, berdengki dosa besar. Jangan kita ingat bila kita ambil wuduk, dosa dengki kita Allah padam. Salah tuan-tuan. Dan taubat tu pula bukan senang. Kena ada penyesalan. Kalau setakat istighfar di lidah, hati tak ada penyesalan, itu bukan taubat, tak masuk lagi. Nampak tak? Banyak benda penting kita tak tahu bila kita tak belajar. Banyak benda penting yang kita tak tahu bila kita tak nak mendengar. Sombong, tak nak mengaji, berasa tak penting belajar ni. Banyak benda penting yang kita terlepas. Sebab tu bila kita belajar, Allah akan tunjukkan satu-satu. Allah akan bagi tahu satu-satu. Sebab Allah nak selamatkan kita, supaya kita boleh bertindak sepatutnya apa yang aku perlu buat bila aku dah tahu begini. Adakah nak terus macam ni lagi ataupun macam mana? Itulah hikmahnya. Orang yang itulah hikmahnya Allah pilih kita belajar, walaupun kita ni bukan orang baik. Sebab Allah nak selamatkan kita. Tu rahmat Allah tadi kita. Bertuah lah. Mujur sangat. Mujur sangat Allah pilih kita. Kita bukan orang baik, tapi Allah nak pilih kita. Alhamdulillah. Tapi kena hargai, kena rasa bertuah dipilih tu. Jangan berasa, alah aku ni kalau tak belajar tak apa. Allah kalau tak pilih aku mengaji pun tak ada hal lah. Itu makna meremehkan. Itu makna dia tak menghargai. Allah nak selamatkan dia, dia tak hargai. Dia rasa tak bernilai, dia rasa tak penting Allah selamatkan dia. Dia tak tahu, tak ada siapa yang boleh memberi hidayah melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi taufik kecuali Allah. Kita yang mengaji ni kena ada rasa takut. Nikmat mengaji ni Allah tarik balik. Online tak online, kena ada rasa takut dan bimbang. Janganlah ya Allah kau tarik nikmat belajar ni, kau jangan tarik balik ya Allah.
Kau dah bagi pada aku ni, kau kekalkanlah ni sampai bila-bila ya Allah. Jangan kau tarik balik. Tapi kalau kau tarik, tak ada seorang boleh halang ya Allah. Kalau kau tarik nikmat belajar ni, kalau Allah nak butakan hati kita, tak ada siapa boleh selamatkan kita. Sebab tu kita ni bila Allah bagi nikmat belajar contohnya, kena ada rasa seronok dan rasa takut nikmat ni hilang. Bukan rasa tak kisah. Alah, tak ada apa lah. Kita rasa macam tak ada apa pun. Allah pilih kita belajar. Padahal dalam jutaan manusia, dalam berbilion manusia ni, contoh kalau dalam kampung ni punya ramai manusia, kenapa kita sahaja yang dipilih oleh Allah? Padahal ada orang lain yang lebih baik akhlaknya daripada kita. Betul tak? Ada orang lain yang lebih baik akhlaknya, tapi dia tak dipilih oleh Allah. Kita yang mulut jahat ni pula Allah pilih. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Allah nak pilih siapa, itu hak dia. Sepatutnya kita bila macam tu kita rasa bertuah. Dalam banyak-banyak orang kampung ni, ramai-ramai orang taman ni, dalam banyak-banyak orang dalam negeri Melaka ni, dalam banyak-banyak orang dalam Malaysia ni, aku kau pilih ya Allah. Bertuahnya aku ya Allah. Ada berapa bilion, ada berapa juta manusia dalam Malaysia? 23 juta, 30 juta sekarang. Berapa? 32 juta. Kita ni terpilih daripada 30 juta manusia tu. Allah pilih kita. Tak rasa apa? Tak rasa bertuah ke? Bukan sikit 32 juta tu. Tiba-tiba dalam ramai-ramai ni kita dipandang oleh Allah. Dalam ramai-ramai ni Allah pandang kita. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Allah bagi kasih sayang. Kalau kita tak rasa bertuah, tunggu satu masa Allah akan ambil balik nikmat. Allah akan jauhkan kita daripada majlis ilmu. Allah akan kunci hati kita, Allah akan tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala boleh tutup hati kita. Tak ada siapa boleh buka. Lepas daripada tu, kau hajaklah macam mana. Kau hajaklah macam mana pun. Kalau kebetulan kita duduk dalam majlis ilmu, kita sendiri akan lari meninggalkan majlis ilmu. Bila Allah dah tutup hati kita. Bukan datang. Yang duduk berhampiran dengan majlis ilmu pula lari. Bila Allah singkirkan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku bukan orang baik, tapi kau pandang juga. Aku tak sangka aku ya Allah. Itu kasih sayang Allah. Itu kita kata Allah tak sayang dengan kita. Padahal orang lain lagi berhak daripada kita lagi. Tapi nak kata apa? Pilihan Allah. Kita kena terima, kena redha. Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih kau selamatkan aku ya Allah. Padahal tak wajib pun. Wajib ke Allah pilih kita? Wajib. Mesti ke Allah pilih kita? Harus. Harus, bukan wajib. Dah belajar akidah dah. Harus bagi Allah membuat perkara mungkin. Ini perkara mungkin ni, antaranya perkara mungkin memberi hidayah. Bukan wajib. Begitulah juga dengan kawan-kawan kita ni yang mengaji secara online. Allah yang kehendak, Allah yang pilih 478 orang. Kalau bukan dengan kehendak Allah, mustahil kalian ada dalam lain ni, mustahil. Mana Allah yang pilih, Allah yang bagi taufik. Maknanya antum semua ni walaupun secara online, makna antum kena tahu diri antum dipandang oleh Allah. Antum kena tahu walau siapa pun antum dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan belas kasihan. Bila Allah kasihan hamba ni, Allah akan tolong. Bila Allah benci hamba dia, Allah akan singkirkan. Kita kena ada rasa tu. Minta penjelasan sebab ujub. Ujub. Adakah kita dekat contoh dia kan? Kita dah kena terpilih daripada 30 juta rakyat. Tak ada ujub dekat itu. Ataupun macam mana nak elakkan sifat ujub? Okey. Ujub ni bermaksud kita kagum dengan ibadah yang kita buat. Kita bukan memandang, kita bukan merasakan kehebatan Allah yang memilih kita, tapi kita merasakan diri kita yang hebat. Hebatnya aku boleh mengaji,
Mana kita pandang ini usaha dan ikhtiar kita, bukan memandang ini anugerah Allah. Faham tak? Ujub tu. Ujub ni kita kagum dengan diri kita. Tak sangka aku boleh mengaji. Tak sangka dalam 33 juta ni aku boleh mengaji. Hebat ni. Kalau dia kata subhanallah, maha hebatnya engkau ya Allah yang memilih aku dalam ramai-ramai manusia ni. Aku kau pilih ya Allah, maha hebatnya engkau ya Allah. Tak apa, itu bukan ujub. Itu dikagum kepada Allah yang memberi nikmat. Ujub ni kagum pada diri sendiri. Ujub ni kagum pada diri. Kalau kagum pada pemberian Allah, kagum pada nikmat Allah, kagum pada pilihan Allah, pertolongan Allah, itu bukan ujub. Itu sifat mahmudah. Itu yang disuruh. Itu yang disuruh. Bila kita boleh mengaji, kita kata subhanallah ya Allah, maha hebatnya engkau ya Allah, yang menggerakkan hati dan anggota aku boleh aku beribadah, yang menggerakkan hati dan anggota aku boleh aku mengaji. Maha hebatnya engkau ya Allah. Itu bukan ujub. Ujub ni, hebatnya aku. Faham tak? Hebatnya aku. Itu ujub. Tapi kalau dia merasakan itu kehebatan, subhanallah, maha hebat kau ya Allah. Dalam aku tak nak pun aku terduduk dalam majlis ni. Dalam aku tak nak pun aku boleh terduduk dalam majlis ni. Ya Allah, hebatnya engkau yang menjadikan. Itu. Jadi benda-benda ni akan dihuraikan dalam ilmu ni ya. Supaya kita boleh jaga amalan kita tu supaya sejahtera daripada musuh-musuh tadi yang membinasakan daripada awal perjalanan ibadat sampailah ke akhirnya. Sebab ibadat ni daripada awal sampai akhir tak sunyi daripada musuh-musuh ibadat. Daripada mula lagi. Daripada nak mengaji lagi dia datang kacau dah. Tak payah belajar, jangan mengaji, nanti dulu, relax dulu, insya-Allah dulu. Belum mengaji lagi dah kena dah. Sepanjang perjalanan ibadat tu ada musuh sebelum mengaji lagi. Padahal mengaji ni kita usaha nak cari alat untuk beribadah, betul tak? Kita belajar ni nak cari, nak tahu macam mana cara nak ibadat tu. Ni kita mengaji. Dalam nak ambil tahu pun dia kacau juga. Dalam nak ambil tahu pun dia dah kacau dah. Makna jangan kau ambil tahu tentang ibadah ni. Kau jangan ambil tahu tentang ibadah ni. Ibadatnya begitu. Jangan ambil tahu tentang ibadat, tentang apa ni. Jangan. Sebab dia tahu kau orang ni kalau belajar nanti dia akan dapat petunjuk daripada Allah. Nanti perjalanan jadi betul. Nanti amalannya jadi selamat. Ini yang syaitan dan nafsu tak mau. Jadi sebab tu dugaan dalam belajar ni berat. Banyak helah kita. Tak nak belajar ginilah. Sebenarnya itu permainan nafsu yang bercampur dengan syaitan yang nak mengelakkan kita ni daripada mencari alat-alat dan bahan-bahan dalam ibadah tadi. Nak cari perkakas ibadah. Dalam nak cari perkakas tu dia kacau dah. Besok sedang cari, dah sedang buat pula dia kacau. Sedang buat ibadat tu dia kacau pula dah. Lepas buat ibadat pun dia kacau juga. Itulah musuh kita. Musuh kita tu yang sebenar-benarnya, itulah musuh. Dia tak pernah berhenti, dia tak pernah putus asa. Selagi kita tak mati, dia tak akan berputus asa untuk merosakkan amalan kita. Kata Imam Ghazali, dia tak pernah lupa nak merosakkan amalan kita, tapi kita lupa yang syaitan dan nafsu nak merosakkan amalan kita. Kita yang lupa. Kita yang terlupa, syaitan dan nafsu ni sentiasa nak cari elah nak rosakkan amal. Tapi syaitan dan nafsu tak pernah melupakan kita. Faham tak? Dia tak pernah melupakan kita. Dia akan cari, sentiasa dia akan perhatikan mana tempat dia boleh masuk supaya amal orang ni habis. Sentiasa dia perhati. Kita pula berasa macam tak ada musuh pula. Kita rasa dia tak ada musuh. Relax. Dah. Kalau lama sati sejuk pula. Saya juga sati sejuk lah. Boleh Ustaz. Apa kaitan hati qalbu dengan percakapan kita kan? Dia orang cakap, dia tu mulut dia jahat, hati baik. Adakah dia tu masuk dalam golongan? Macam mana yang kita nak katakan? Adakah hubung kait antara hati dengan anggota zahir kita? Contohnya lidah kita. Adakah ada hubung kait? Tuan tahu pula tu.
Hati belum makan lagi hantar pula. La ilaha illallah. Bang, pergi tengok bang. Kuih tiaw pula. Masya Allah. Tengok bang, abang tanya soalan, datang lagi makanan. Abang jangan tanya lagi bang. Abang tanya kan pula yang datang bang. Masya Allah. Okey. Kata Nabi SAW, hati kita ni raja. Nabi kata raja ni dia memerintah lah. Raja ni tugas dia memerintah, menyuruh, melarang. Betul? Tu raja. Nabi kata hati kita raja. Baik. Kalau raja tadi, yakni hati tadi baik, kalau hati tadi baik, makna raja tadi baik, dia akan arahkan apa? Dia akan arah rakyat dia buat baik ke buat jahat? Buat baik. Makna kalau hati kita baik, dia akan mengarahkan lidah kita cakap yang baik ke yang jahat? Yang baik. Kalau hati ini jahat, dia akan mengarahkan lidah kita cakap yang jahat. Yang jahat. Maknanya zahir dan batin kita ada hubungan. Sebab tu syariat kena muafakat dengan batin kita. Kita tak boleh menjadikan kata-kata tu makna zahirnya lidah aku ni suka mengumpat orang, suka mencaci, suka mengaibkan, tapi sebenarnya hati aku tak macam tu, hati aku baik. Itu fahaman sesat. Itu fahaman yang merosakkan kita. Nampak dah? Itu bertentangan dengan apa yang Nabi cakap. Nabi kata hati inilah yang akan kontrol anggota kita. Hati baik, zahirnya akan baik. Saya tak semayang, saya tak nak mengaji, kata-kata saya selalu tinggi suara dengan mak ayah saya. Adakah itu petanda hati saya baik? Siapa yang mengarahkan saya supaya meninggikan suara dengan mak ayah saya? Hati saya. Siapa yang mengarahkan lidah saya supaya membuka aib saudara saya? Hati yang suruh. Kalau hati yang takut kepada Allah, dia kata apa? Jangan. Allah tak bagi mendedahkan aib saudara. Jaga, jangan cakap benda macam tu. Itu kalau hatinya baik. Saya pakai seluar pendek, keluar rumah, di khalayak ramai, kalau keluar rumah tak ada manusia, tak ada masalah. Kosong Melaka, tak ada orang, saya seorang je. Saya nak keluar rumah pakai seluar pendek je, tak ada masalah. Tak ada orang nampak aurat saya, faham tak? Tapi bila saya keluar di tempat yang bukan ada orang yang bukan mahram saya dedah aurat. Siapa yang mengarahkan saya mengenakan pakaian yang macam tu? Hati saya. Hati saya yang menyuruh saya menyarungkan pakaian yang macam tu. Jadi hati yang menyuruh zahir saya melanggar syariat tadi, adakah baik? Baik ke? Hati yang menyuruh anggota saya melanggar syariat, adakah baik hati tu? Tak. Jadi ubahlah. Ubah. Ni kalau kita pegang benda ni, rosak gitu. Nanti kita akan bersenang-senang dengan melanggar syariat, langgar hukum hakam Allah, zahirnya tak buat, yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Contoh, yang Allah suruh kita tinggalkan, yang Allah larang kita buat, tapi kita mendakwa asalkan hati aku baik. Hati aku baik sebenarnya. Dah, salah. Dalam kitab-kitab ilmu tak cakap macam tu. Itu nafsu. Itu perkataan nafsu. Kita pula ikut pula. Kita ikut, lepas tu kita pegang pula tu. Kita ikut, kita pegang, kita jadikan pegangan. Sampai orang kalau tegur kita kata marah pula dah. Aku ni walaupun mulut macam ni, walaupun aku pakai macam ni, hati aku tak jahat. Hati aku baik. Tu dia akan mempertahankan benda yang salah. Dia akan mempertahankan benda yang salah. Nampak tak? Bahaya kejahilan tu. Mana boleh? Tak boleh. Hati tu raja. Sebab tu kita kena usaha baiki raja ni. Kena didik raja dalam ni. Kena didik dia dengan agama supaya dia jadi raja yang takut kepada Allah. Bila dia jadi raja yang takut kepada Allah, dia akan perintahkan rakyatnya juga membuat benda-benda yang menunjukkan kepada taat kepada Allah. Tapi kalau dalam ni tak takut kepada Allah, maka zahir ni pun tak akan takut kepada Allah. Sebab tu hati ni jangan kita ambil remeh, jangan.
Jangan kata tak penting. Dia ada hubung kait. Zahir dan batin ada hubung kait. Kena taat zahir, taat batin. Yang sudah tu sudah. Buang jauh-jauh tadi tu. Buang laut Hindi. Buang ke laut Hindi tu. Zahir tak apa, asalkan hati baik. Buang jauh-jauh benda. Merosakkan kita. Merosakkan kita. Dan niat dan ikhlas dan sejahtera amal dan kebanyakannya yang demikian itu tersebut dalam kitab ini, insya-Allah. Semuanya ada dalam kitab. Semuanya ada dalam kitab Minhajul Abidin ni. Cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak join kelas pengajian kelas ni, kitab ni kita baca banyak tempat, bukan satu tempat, banyak tempat. Jadi kalian boleh ikut kelas percuma saja, tak ada bayaran apa pun. Ikut kalian waktu kalian free. Kalau kalian tertinggal, ada rakaman untuk ulang kaji. Jadi siapa yang nak ikut, siapa yang nak join kelas percuma saja kawan-kawan. Siapa nak belajar kitab ni sementara awal kitab ni, siapa yang nak ikut kelas boleh join group. Boleh masuk group percuma saja, tak ada bayaran apa pun. Dan kalau ada kalian yang nak dapatkan kitab Minhajul Abidin ni, okey, saya sekejap lagi saya nak buka beg kuning sekejap. Siapa nak dapatkan kitab dan join group, dapatkan kitab, join group. Tapi tak wajib dapatkan kitab tu. Kalau tak ada modal, lag dulu, join group dulu supaya tak ketinggalan. Nanti ada modal baru beli. Jangan sebab tak boleh beli kitab kita tak nak mengaji. Jangan macam tu, jangan. Tapi sebelum tu kita baca doa penutup dan doa makan dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'rifati unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak join kelas percuma sahaja, boleh dapatkan kitab untuk mudah kita buat rujukan. Okey, lepas tu masuk grup. Boleh masuk grup. Okey, masuk grup. Okey, saya dah letakkan kitab situ. Siapa yang nak grab boleh grab. Saya dah pin dah situ. Siapa nak grab kitab boleh grab. Ni kitab Minhajul Abidin. Siapa nak grab boleh grab. Nanti dalam grup kalian akan dapat jadual. Akan ada jadual kelas bila? Sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ada jadual. Dan rakaman-rakaman pun ada. Kalau kalian tertinggal, contohnya kalian tak boleh nak ikut kelas sebab kerja, sebab uzur, nanti ada link rakaman, kalian boleh ulang kaji. Dulu pondok mana? Tak adalah pondok sangat pun. Pondok main-main gitulah dulu-dulu. Okey, kitab Minhaj. Dulu duduk Muar sekejap. Pondok Muar sekejap. Lepas tu pondok Pasir Mas sekejap. Pondok Lubuk Tapah sekejap. Sekejap je. Duduk kenal-kenal pondok. Siapa nak join group boleh klik tu. Klik Susuraya tu, link profile dia. Okey, boleh klik situ. Untuk join group, tekan 2 kali. Tekan gambar dia 2 kali. Tekan gambar profile dia 2 kali untuk masuk group terus. Okey. Jadi pakat kita belajar. Terima kasih. Terima kasih semua. Siapa nak grab lagi cepat, saya buka 10 minit je, 10 minit. Sekejap saya letakkan kitab-kitab kelas yang lain. Ni kitab yang saya pin ni semua kita punya kelas. Percuma saja, tak ada bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa. Siapa nak join boleh, percuma saja. Misbah. Mana kitab Misbah? Sekejap saya letak kitab Misbah. Ataupun saya letak buku. Ya. Okey.
Oh, dah tolong add okey. Dah tolong add tak apa. Okey, Dato' Najin pun ada kelas. Okey, dah tolong pin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Tu kitab-kitab dalam beg kuning tu semua kitab kelas kita. Dalam sebulan kita ada hampir 90 kelas. Kalian boleh belajar bila-bila, free, tak ada bayaran, tak ada yuran bulanan, yuran tahunan, yuran harian, tak ada. Bayaran dia mengaji bersungguh-sungguh. Yuran dia mengaji sungguh-sungguh je. Mari kita pakat belajar, pakat mengaji. Kalau saya galakkan beli kitab lah. Kalau tak ada kitab, tak ada masalah. Nanti ada modal beli. Ada kitab ni supaya kita boleh rujuk. Seronok kita nak belajar, boleh tanda mana tempat berhenti. Nanti andai kata kita tertinggal, kita dengar balik rakaman, boleh buka balik kitab kita. Waktu-waktu kita free, buka rakaman, buka kitab kita, ulang kaji balik. Macam tu. Macam mana nak join kelas, klik gambar ataupun DM saya pun boleh. DM saya nanti saya balas. Atau